Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat saya berada dalam sesi ini. Terima kasih kerana sudi di interview saya. Saya ceritakan sedikit latar belakang saya secara ringkas. Nama saya Ustaz Masrimi bin Muhammad Rozlan. Saya sekarang mengajar di SMK Temenggung Kati Kuala Kangsar sebagai guru pendidikan Islam. Saya mengajar subjek pendidikan Islam bagi tingkatan 1 dan tingkatan 3. Itu secara ringkaslah tentang saya. Tentang soalan tu, bagaimana ya? Saya mula merakam PDPC online ni selepas berlakunya PKP. Bila berlaku PKP dan pihak sekolah meminta guru-guru terus melaksanakan PDPC, lalu saya mencari jalan lah. Saya cari jalan macam mana saya dapat melaksanakan PDPC ini supaya semua pelajar saya dapat mengikuti PDPC saya dengan baik. Mula-mula sekali saya secara orang kata apa, bila fikir, mula-mula sekali saya join dulu Cikgu Tube. Bila saya daftar dalam Cikgu Tube, kemudian saya join grup Telegram Cikgu Tube. Dari situlah ramai cikgu yang berkongsi cara mereka menyampaikan PDPC melalui aplikasi. Bila kita dah join Telegram tu, ramai cikgu-cikgu dah upload ataupun dia bagi video-video dia dalam YouTube yang mereka telah lakukan tentang PDPC mereka secara online kepada pelajar mereka melalui YouTube. Jadi daripada situlah saya melihat banyak PDPC contoh yang dilakukan oleh cikgu-cikgu di dalam Cikgu Tube, grup Cikgu Tube, grup Telegram Cikgu Tube. Dan saya mula bertanya kepada mereka macam mana dan sebagainya. Saya belajar daripada situ. Lalu mereka pun bagi bimbingan dan sebagainya. Lalu banyaklah aplikasi-aplikasi yang pelbagai yang mereka tunjukkan kepada saya melalui banyak cikgu dalam grup tersebut. Dan akhirnya saya tertarik dengan satu aplikasi namanya KineMaster. Dari situlah saya belajar melalui YouTube sendiri dan bimbingan daripada grup Telegram Cikgu Tube tu, cara menggunakan KineMaster untuk edit dan sesuaikan dengan penyampaian dalam PDPC saya. Itulah serba sedikit. Baik, terima kasih di atas soalan tersebut. Tentang video Saidina Ali Karamallahu Wajhah ni, bagi saya video ni agak mudah juga. Sebab yang pertama sekali kita kena sediakan peralatan lah. Yang kena ada phone. Saya guna phone je. Guna phone ataupun smartphone. Lepas tu kita kena ada latar belakang, ada green screen. Lepas tu dalam phone tu mesti ada aplikasi KineMaster. Mula sekali persiapan kita yang tu kena ada. Lepas tu dalam Saidina Ali ni, tajuk Saidina Ali ni, kita boleh tengok dalam tu ada macam PowerPoint. Jadi saya akan sediakan PowerPoint dulu. Itu baru saya nak masukkan, orang kata sesuaikan dengan aplikasi KineMaster tu, masukkan kaedah rakaman saya. Lepas tu saya masukkan juga PowerPoint, gabung sekali. Lepas tu barulah proses mengedit. Untuk merakam tajuk Saidina Ali Karamallahu Wajhah ni, dia tak ambil masa yang lama. Sebab setiap rakaman bergantung kepada tajuk. Kalau tajuk tu memerlukan penjelasan yang panjang, maka jadi panjanglah rakaman tersebut. Macam Saidina Ali ni, tajuk dia ringkas je. Tentang latar belakang dan sebagainya lah, yang macam mana yang tengok dalam video tersebut. Jadi kita tak banyak penjelasan yang perlu kita buat berbanding dengan tajuk-tajuk lain yang saya bincangkan dalam video-video saya sebelum ni. Untuk pengetahuan semua, saya rakam untuk Saidina Ali ni lebih kurang 20 minit saja. Sebab tak banyak kesilapan.
yang jadi panjang tu kalau banyak kesilapan, jadi kita banyak nak kena edit. Dan orang kata apa, sebelum nak upload tu, dia bermula, kalau ambil masa lah, kalau nak tanya masa lah, bermula dengan persiapan, buat PowerPoint dan sebagainya tu, buat soalan lagi dalam soalan kuis lagi. Jadi itu agak lama lah, persiapan, lepas tu cara penyampaian kita lagi, lepas tu PowerPointnya lagi. Jadi orang kata apa, mula-mula tu ataupun persiapan tu lama. Lepas tu kalau saya nak Ali ni, saya ambil masa lebih kurang 20 minit saja untuk saya rakam. Kemudian dah habis rakam, edit. Edit pun lama. Sebab banyak nak kena potong dan sebagainya. Faham-faham lah proses edit kan. Jadi kalau nak tahu, saya rakam saya nak Ali ni walaupun 20 minit je masa rakaman, termasuk persiapan dan sebagainya, kira dalam masa 2 hari tu baru boleh saya uploadkan dalam YouTube. Begitulah secara ringkas. Baik, terima kasih di atas soalan tersebut. Berkaitan dengan respon pelajar, saya semasa PKP dulu saya buat grup mengikut kelas. Jadi saya dapat respon daripada grup tersebut. Saya bagi arahan, saya bagi link video saya di dalam grup tersebut, dan mereka melihat video tersebut melalui link yang saya berikan kepada WhatsApp grup. Selepas mereka melihat dalam YouTube saya tu, mereka yang hadir di dalam kelas tersebut nak tahu respon macam mana, mereka letakkan di bahagian komen nama mereka dan letakkan hadir. Itu salah satu cara saya nak trace ataupun saya nak tahu mereka telah hadir dalam kelas saya. Dalam ruangan komen tu mereka akan letakkan nama dan mereka letak hadir. Selain daripada itu, mereka juga perlu letakkan nama mereka dan senaraikan nama mereka yang telah melihat video saya, dan juga menyiapkan tugasan ataupun kuis dalam YouTube saya, link dalam YouTube tu. Mereka letakkan senarai nama di dalam WhatsApp group tersebut. Jadi daripada situ saya tahulah mereka telah hadir dalam kelas saya dalam YouTube. Dan saya juga boleh trace mereka daripada soalan kuis yang mereka jawab. Sebab bila kita jawab soalan Google Form tu, kuis Google Form tu, kan dia ada respon pelajar. Kita boleh tengok respon pelajar melalui kuis yang mereka telah jawab. Selain daripada itu juga, nak tahu mereka ni faham ataupun tidak, mereka ada yang PM saya bertanyakan soalan, jadi saya akan jawab soalan tersebut melalui soalan yang mereka ajukan semasa mereka PM saya tu. Kemudian ada juga soalan yang mereka ajukan dalam WhatsApp group. Dari situlah kami ada perbincangan, jawab soalan dan sebagainya untuk mengukuhkan pemahaman mereka. Itu sajalah saya rasa. Dan saya juga boleh tahulah pemahaman mereka, pengukuhan pemahaman mereka menjadi lebih baik, sebab saya kata mereka boleh jawab soalan kuis ni berulang-ulang. Bila mereka jawab soalan kuis, mereka tahu di mana silap, mereka boleh buat lagi soalan tu berulang-ulang sehingga mereka dapat jawab semua betul. Jadi dengan cara itu dapat mengukuhkan lagi pemahaman mereka. Baik, terima kasih di atas soalan tersebut. Seperti mana saya katakan tadi, saya buat kuis itu tujuan dia untuk mengukuhkan pemahaman mereka. Jadi mereka menjawab boleh berulang-ulang kali sampailah mereka dapat menjawab semua soalan-soalan tersebut dengan betul. Tapi kalau nak tanya peratus yang dapat jawab soalan dengan betul pada mula-mula sekali mereka jawab soalan tersebut, saya boleh anggarkan hanya 70% pelajar sahaja yang dapat menjawab soalan dengan betul. Terima kasih di atas soalan tersebut. Mengenai cabaran, kalau sepanjang PKP, saya terus terang saya katakan bahawa tiada cabaran lah. Saya rasa macam itulah. Sebab memang tak ada cabaran, sebab masa kita banyak.
Jadi kita memang boleh buat PDPC online sepanjang PKP tu dengan baik. Kadang-kadang saya boleh buat video tu sampai 2 video. Dalam satu hari tu saya boleh buat 2 video. Sebab masanya banyak. Jadi cabaran tu tak ada sebab peralatan semua dah ada. Jadi kita guna apa yang ada dahulu. Dan rasanya cukup dah dengan peralatan tu untuk kita menghasilkan video PDPC yang boleh memahamkan pelajar. Jadi tak ada masalah dari segi cabaran. Cuma terasa cabaran tu bila sekarang. Sebab kekangan masa, sebab kita ada tuntutan-tuntutan yang lain selepas kita masuk sekolah ni. Kemudian berkaitan dengan kepuasan. Kalau kepuasan ni, saya memang puas. Saya memang seronok mengajar melalui PDPC online sebab semua pelajar-pelajar saya dapat mengikuti dengan baik. Boleh katakan peratusan kehadiran pelajar saya yang mengikuti PDPC saya secara online, bila saya letakkan link dalam YouTube ni, mereka boleh lihat pada bila-bila masa. Berbeza dengan pada mula-mula dahulu sebelum saya menggunakan cara YouTube ini, nak masuk, kita ada masa, kita letakkan masa pukul berapa sampai pukul berapa, dan kena hadir dalam grup WhatsApp. Jadi banyak alasan. Ada yang baru bangun tidur, ada yang tolong mak, ada yang masih di kebun. Jadi bila kita masukkan rakaman kita dalam YouTube, mereka boleh masuk bila-bila masa. Jadi mereka boleh lihat video saya, masuk kelas saya bila-bila masa pun, dan boleh jawab soalan tu bila-bila masa pun. Itu yang saya rasa seronok sangat sebab saya dapat laksanakan tanggungjawab saya sebagai seorang guru, laksanakan amanah saya kepada pelajar saya walaupun PKP. Jadi saya rasa puas. Selain daripada itu, kita sendiri dapat lihat macam mana kita mengajar. Itu yang seronok juga, rasa puas dan seronok juga sebab kita dapat dengar suara kita sendiri, kita dapat tengok cara penyampaian kita mengajar sendiri, dan daripada situ kita dapat lihat komen-komen pelajar, soalan-soalan daripada pelajar. Jika tak faham, dan kita akan terus buat penambahbaikan selepas itu. Itu yang kita seronok, kita dapat belajar. Dan bila kita sharekan link video kita kepada guru-guru kita di dalam Cikgu Tube, dalam Akademi YouTuber, mereka boleh pula komen. Dan dengan cara itu kita lagi seronok sebab kita dapat belajar lagi sesuatu. Jadi pendekkan cerita, memang saya seronok dan puas masa melaksanakan PDPC online sepanjang PKP. Alhamdulillah, terima kasih di atas soalan. Nasihat saya kepada semua guru-guru yang berniat untuk melaksanakan PDPC online, saya nasihat satu je. Yang pertama, yang satu ini iaitu ilmu. Ilmu ni penting sebelum kita nak melaksanakan PDPC online, supaya kita punya PDPC online itu dapat sampai kepada pelajar itu dengan baik dan kita rasa puas. Yang tu. Ilmu macam mana tu? Ilmu bagaimana menghasilkan PDPC online yang terbaik. Nak dapatkan ilmu ni, kita kena belajar. Sebab saya pun belajar. Dulu mula-mula sekali saya belajar, semua ni saya mula-mula dapat bimbingan daripada grup Cikgu Tube. Jadi lepas ni boleh daftar masuk dalam Cikgu Tube Net, kemudian daftar nama, lepas itu join grup Cikgu Tube. Dekat situ kita boleh dapat lihat macam-macam sharing daripada guru-guru yang berpengalaman, macam mana mereka melaksanakan PDPC online. Selain daripada itu, boleh dalam grup tu kita tanya macam-macam soalan, tanya aplikasi yang sesuai digunakan dan sebagainya. Boleh juga minta, ada di kalangan guru-guru dalam Cikgu Tube ni yang memang dia buat tutorial bagaimana menghasilkan rakaman video PDPC menggunakan pelbagai aplikasi. Jadi kita belajar. Dan juga bagi yang baru nak berkecimpung dalam dunia PDPC online ni juga, saya pun baru juga belajar, iaitu boleh juga join dalam Telegram Akademi YouTuber. Dalam Akademi YouTuber ni lagi ramai guru.
lagi ramai guru yang baru nak berkecimpung dalam dunia PDPC online ni. Dan di sana kita kan sama kan, baru nak masuk, baru nak belajar tentang nak jadi YouTuber, macam mana nak gunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk buat PDPC online. Jadi di situ kita boleh tanya macam-macam soalan. Tanya macam-macam soalan. Dan di sana juga kita boleh share. Bila kita dah buat video kita sendiri, kita share, kita minta mereka komen. Komen tu ramai lah komen. Jadi di situ kita belajar, dan mereka boleh sharekan macam-macam aplikasi yang kita boleh gunakan, dan ada link-link yang mereka boleh share dengan kita untuk kita dapatkan bimbingan tutorial untuk menghasilkan video PDPC online yang terbaik. Itulah, satu tu je saya nasihatkan, carilah ilmu untuk menghasilkan PDPC online yang terbaik untuk anak didik kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Itu yang saya nak pun. Doakan saya supaya saya terus istiqamah di dalam menghasilkan video-video PDPC untuk pelajar-pelajar, dan juga saya boleh share dengan guru-guru yang lain agar dapat dimanfaatkan oleh semua. Mohon doakan, dan saya juga doakan kepada Ustazah Ainul Huda bersama dengan tim dipermudahkan urusan dan terus juga berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Terima kasih di atas interview ini, dan moga-moga ia dapat memberikan sesuatu input yang baik kepada semua yang nanti melihat hasilnya. Wallahu a'lam. Sekian dulu daripada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.